Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, bersama dengan aku Amir, bersama dengan wakil referee Jufri, wakil Ultracell. Aku pasal aku. Pasal watak dia tu dah bagi. Izzy Nazri dan wakil daripada Selangor FC, Amin. Tak boleh kutuk ni. Tak boleh kutuk Amin. Weh, tak dapat gaji ni kalau kutuk ni. Bolehlah potong sikit duit raya. Okey, minggu ni kita memang nak berbicara berkenaan dengan apa yang tidak cukup lagi dengan Selangor FC ni. Macam Ajinomoto tu. Ini tak cukup. Motor dia. Sebab kalau kita nak tengok aku bagi kronologi bermula awal tahun sebelum bermulanya kempen. Dr. Johan selaku CEO, Sasa Selangor wajib capai sasaran ke Asia untuk musim 2022. Dengan alasan dengan kelebihan pemain utama pemain muda yang bermain di pasukan utama. Jadi kena melunaskan misi yang tertangguh, iaitu Champions League ataupun AFC Cup. Salah satulah. Ada beberapa new signing yang dibuat. Aku senaraikan signing iaitu Yazan Al-Arab daripada Jordan, Baha Abdel Rahman daripada Jordan, Kayon daripada Brazil, Yuri daripada Brazil, dan super signing Safwan Baharudin daripada Singapura. Itu dah lama lah. Itu kan signing baru. Oh, tapi import lah. Okey. Yelah, import lah. Import kuota super signing lah. Sebab vice captain. Jadi selepas beberapa siri perlawanan dah masuk match day keempat, Selangor di tangga ke-8 dengan 1 kemenangan, 2 seri dan 1 kalah. Apa yang korang jangkakan bagi musim 2022 ni dengan new signing dan misi Asia yang diutarakan, yang diketengahkan oleh Dr. Johan sendiri? Aku sebenarnya terus terang walaupun Dr. Johan cakap dia nak sasarkan ke Asia, aku sebenarnya tak ada expectation. Sebab aku rasa kebanyakan kita yang buat prediction masa awal musim, kita tak letak pun Selangor top 3, top 4, not even top 4 aku rasa. Betul. Okay, the reason kenapa aku cakap macam tu, okay lah, expectation aku paling best lah, paling cun lah top 5. Satu, sebab kali terakhir kita menjuarai Piala adalah 2015. Betul. Dari segi Liga tak tahulah tahun bila, sampai dah lupa 2010 dah. Masa aku tengok Selangor main first game, benda pertama aku nak tengok signing import. Adakah signing import kita ni betul-betul bagus? Okay. Okay lah, kalau tengok apa Kayon tu nampak ada sinar lah. Nampak ada sinar sikit. Yuri tu tak berapa okey sangat. Betul. Kalau kau tanya aku. Setuju. Yazan dengan siapa? Baha. Bagi aku setakat ini lah, kalau nak judge dia setakat ini average lah. So bila aku tengok benda tu, okay, ini sebab-sebabnya kenapa lepas satu game aku dah terus tak ada expectation. Kalau kau tengok squad Selangor sekarang ni, kebanyakan dibarisi oleh pemain muda. Betul. Okay, aku sebut nama-nama pemain muda yang ada dalam skuad utama Selangor. Okay, Alif Haikal, Daniel Asri. Okay, Hin pemain Myanmar tu, walaupun dia Selangor 2, tapi dia diturunkan juga untuk Selangor pasukan utama lah. Syahir Bashar yang ditandatangani oleh dari Perak. Syahir Bashar. Syarul Nazim, walaupun kita tahu dia dah regular, tapi dia masih muda lagi. Betul. Quentin Chang, still muda. Zikri, Haris Haikal, Sik Izhan, Mukairi, Nik Sharif, Azrin, Abdul Rahman, Zaril. Ini semua dah berapa orang ni? Aku kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mostly 10, average 11, age diorang 12, 13, 14 22 tahun min. Gila babi. Betul. Kenapa aku cakap gila babi? Kau tengok sini terlalu ramai pemain muda yang menjadikan squad tak balance tau. Bila kita tengok pemain senior selain import, siapa? Brandon yang dah tak diturunkan lama dah. Betul. Sorry kat sini Halim yang dah tak diturunkan lama dah. Buat masa ni yang ada squad yang senior, Khairul Azhan, siapa? Ashmawi. Yelah, Ashmawi lah. Azhan, Somerville yang keeper kedua, Ashmawi Yakin, Fazli Mazlan dan juga Hakim Hassan. Berapa orang je ni? 1, 2, 3, 4, 5 saja weh. Kalau campur dengan import, yes, mungkin dalam 9 lah lebih kurang. 5 campur 4, 9 lah. 9. Jadi majoritinya pemain muda lah. Kalau kau tengok kat sini secara logiknya, untuk kau challenge top 3 tak logik. Betul. Sebab squad kita tahu pemain muda ni dia akan bagi aksi tak konsisten. Pemain muda yang aku sebut ni semua ada potensi, sangat-sangat besar potensinya. Kita tak sebut lagi pemain Selangor 2
sangat-sangat besar. Tapi kita tahu pemain muda ni akan melakukan kesilapan dan diorang ni masih raw dalam bahasa Melayu apa? Mentah. Masih lagi belum, kau memerlukan, Belum digilap lah. Mukairi mungkin lah lagi setahun mungkin dia dah senior lah. Kau boleh cakap lah Mukairi Quentin Cheng ke kan. Tapi yang lain-lain tu Syahir Bashar, Alif Haikal, takkan kau nak bergantung kat diorang. Senang cerita, Selangor sebenarnya core players adalah pemain muda. Ya. Bukannya pemain senior. Sebab tu daripada situ aku cakap aku tak ada expectation. Sebab bila kau dah tengok import macam tu, kau tahu this import maybe if they can turn it around, aku tak tahulah kan. Tapi of course not only that, faktor permainan semua ni aku tak cerita lagi lah kan. Tapi based on this squad sahaja, aku rasa itu sebab tu aku tak ada expectation. Kau memang tak ada expectation langsung? Tak ada langsung. Bagi aku memang tak ada lah Aku berkaitan dengan expectation untuk season ni, untuk on behalf penyokong dia sebenarnya ada orang yang akan ada expectation dia sendiri macam Amin, dan ada juga yang akan dia tak ada expectation tapi dia follow apa perkembangan misi dan visi klub tersebut untuk satu-satu musim. Contoh macam Kokot tadi, Dr. Johan kata target Selangor adalah sasaran layak Asia. Okey, untuk orang macam aku, okey, you nak sasar Asia, kita follow lah. Kita ikut lah. Pasal ini bidang you duduk kat kerusi tu, you lebih tahu, you lebih arif, you tahu material player you macam mana, you tahu you punya management team. Tetapi kita ni SFN datang support saja. Itu saja. Senang cerita, bila dia announce KPI begitu, kau rasa aku tahulah kau follow. Maksudnya bila dia announce satu KPI yang tinggi macam tu, maksudnya macam tu lah. Expectation satu, persediaan dia pun dah tahap yang begitulah. Sepatutnya lah. Sebab dia boleh announce ke tahap yang tertinggi. Takkan ada. Okay, aku nak tanya lagi soalan sebelum kau boleh tanya soalan ni. Boleh. aku boleh jawab lah. Dekat Izzy dengan Juf lah. Okay, boleh. Okay, bila dah diletakkan expectation macam tu, kau rasa adakah Dr. Johan macam rasa macam dia bukanlah dipaksa, tapi maksudnya macam dia faham tak maksud aku? Macam kalau aku tak letak expectation ni, mampus aku kena. Tak boleh. Tak boleh macam tu. Maksudnya dia CEO Min. Yelah, maksudnya kalau tak letak expectation kepada Asia pun okey lah. Kau okey? Aku okey. Dia letak bukan masuk kau. Dia letak. Adakah dia rasa macam dia terpaksa letak? Tak boleh. Kalau aku Dia tak boleh terpaksa. Dia kena bertanggungjawab atas apa yang dia keluarkan. Dia tak boleh kata aku ada orang acu pistol kat aku lah, pisau aku lah. Bukan itu maksud aku. Maksud aku sebab aku cakap terpaksa tadi. Yelah, terpaksa maksudnya dengan reputasi Selangor ni, dia tak boleh cakap macam aku tak boleh target top 3 je. Tak boleh. Tak, pada aku dia tak boleh. Sebab Selangor expectation fans memang dah tinggi dah pun kalau aku tak cakap Asia. Adakah macam tu? Tak. Dia kena, kau kata berlaku tidak kejujuran berlaku kat sini. Tak berlaku telus kat sini. Maksudnya kat sini, kalau kau rasa sasar layak ke Asia, kau kena ada plan, kau kena buktikan yang kau sedang menuju ke arah itu. Kau tak boleh kata aku terpaksa cakap macam tu lah Zee sebab fans desak aku. Mana boleh cakap macam tu? Kau CEO. Aku tak letak apa-apa expectation, tapi aku follow apa yang SFC sasarkan. Kalau layak Asia, kita fokus layak Asia. Simple as that. Baru satu soalan tu. Okay, aku boleh baru satu jawapan soalan tu. ekspektasi aku boleh bagi short and sweet. Ekspektasi aku tahun ni orang kata on track. Di mana ekspektasi aku short and sweet dia, jersey cantik, main macam tahun lepas. Jadi betul itu ekspektasi Jadi aku. betul orang kata tahun lepas team development, tahun ni team training. Jadi masih on track lah ekspektasi aku. Macam mana perkataan tu tak keluar? Kau dengar Amin sebut tadi berapa? 14 orang daripada bawah punya tim. So kau boleh nampak tak dia punya perjalanan dia. Dengan kedudukan semasa sekarang, Selangor ada 2 lagi game dalam tangan. Yang lain semua kebanyakan macam Sabah dah main 6 game, sebab tu dia nombor 2. Selepas 4 perlawanan lah, dengan 1 menang, 2 seri, 1 kalah. Dan yang paling aku risau sebenarnya, kerisauan aku sendirilah secara peribadi, goal difference satu. Maksudnya setiap game tu ada bolos. Mesti ada bolos. Betul. Especially buka liga ada 3 biji bolos. Betul. Apa pandangan korang sebenarnya dengan reaksi korang dengan ni? Kau nak tanya cara permainan lepas 4 game lah? Cara permainan ataupun macam Izzy cakap, persembahan ataupun persediaan diorang untuk ke Asia tu sendiri. Dari segi taktikal pula Michael ni seorang yang suka bermain corak menyerang. Kalau kau tengok lah. And sebenarnya season lepas pun Kasten Izel pun aku rasa tak ada masalah untuk menjaringkan gol. Sampai Fidayo pun boleh jadi top scorer kan? Betul. Tapi yang menjadi masalah adalah bolos banyak lah. Tapi itulah sebab kita orang bola sepak ni kan, macam aku tak adalah mahir gila taktikal, tahulah sikit-sikit. Bila kau menyerang, kau ambil risiko untuk menyerang. Okay? Tetapi
masalahnya bila dengan pasukan Selangor ni, di sebelah bawah tak cukup kuat. Michael, aku rasa Michael ni seorang yang degil lah, sebab dia ada filosofi dia sendiri. Aku rasa filosofi dia kalau kena pada orang yang ada, squad yang ada, boleh pergi. Contoh kalau kat Jerman, dia buat benda tu mungkin dia okey. Dia ada player yang dia nak. Tapi dengan Selangor tak ada. Dengan Selangor, kalau kau attack, bila kena serang memang habis. Kena counter habis. Memang habis. Setiap kali. And benda ni aku bukan tengok Michael je tau. Aku tak akan, macam aku tak judge Michael lagi lah, sebab 4 game. Aku akan judge Michael maybe half a season lah. Tapi aku sendiri tengok Carsten Itsel ni ada lebih kurang sama lah, sebab DNA yang sama kan. Betul. So kalau kau tengok last season, setiap kali serang aku risau gila. Confirm kena counter, confirm kena. Sebab kau tengok right back dah tinggi, kau tengok left back pun dah tinggi. Lepas tu tinggal siapa yang kat tengah. Lagilah Conrad tahun lepas. Ya, Yazan ni better sikit lah kot daripada Conrad kan. Tapi still benda yang sama berulang lah. Ini dari segi taktikal lah. Lepas tu pula dari segi karakter kat belakang tu kau punya pemain utama. Okay, Safwan Baharudin. Aku pelik Safwan Baharudin ni main Singapore power, tapi main dia macam Selangor, Bale lah. Dia macam Gareth Bale, main international team power untuk main kelab untuk Selangor. Tak tahu kenapa dia tak perform macam dia main untuk Singapore. Tu satu. Lepas tu kau mengharapkan Syarul Nazim, pemain berumur 22 tahun, menjadi tunjang di belakang. Dia anchor kat situ. Uish, tak boleh macam tu. Tak logik kan. So bagi aku kat belakang tu rapuh lah. And aku faham Michael nak main free flow football, maksudnya aku all out attack apa semua. Tapi so far 4 game, walaupun aku cakap aku tak akan judge je half a season lah at least, tapi kau boleh nampak lah mana kelemahan-kelemahan yang sama berlaku musim lepas. Kita tolak tepi lah sasaran tu, sebab kalau kau tanya aku tak rasa sasaran tu boleh capai. Walaupun baru 4 game lah sejujurnya. Sebab aku tak nampak terangnya laluan tu. Aku nampak semakin lama semakin malap. Okay, next game Selangor akan lawan Pahang. So obviously expectation aku nak menang dan tak nak bolos lah. Itulah expectation aku. Tetapi apa perencanaan pasukan Selangor ni, selain daripada untuk target untuk next game, untuk improve apa semua, aku rasa pemain-pemain ni, aku rasa diorang mungkin aku tak tahulah, Aku pelik sikit lah. Mungkin taktikal tak sesuai dengan pemain ke apa. Aku tak memang itu pun dia Aziz sebenarnya. Okay. Memang itu. So kalau diorang sedar benda tu, mungkin diorang boleh perbaiki benda tu sebelum untuk lawan Selangor lawan Pahang. Mungkin lah. Aku tak tahu lah Sebab aku pelik lah. Kalau nak ikutkan, okey lah, kalau kita tengok lawan Kedah macam sedap kan, menang 4 walaupun bolos 1 kan. Memang sedap lah tengok game tu kan, menang. Tapi kena faham, Kedah ketika itu pun memang tengah tak kuat pada aku kan. Even fan Pahang sendiri pun even fan Kedah pun kata Kedah tidak berada dalam keadaan konsisten. Adik Syahrin pun tak berpuas hati dengan pasukan mereka sendiri. So Selangor tak payah belagak sangat aku menang pada aku lah kan. Sebab fokus utama kita sebenarnya dah makin lama makin malap ni. Ada bolos lah, kemudian perlawanan tu tak berapa nak seimbang, ada yang seri. Kemudian upcoming match ni dengan keadaan yang Selangor yang tengah berlaku sekarang ni, aku tak tahu macam mana dia nak rencanakan. Okey, untuk reality check untuk Selangor sebenarnya, selepas 4 perlawanan ada baki lagi 18 perlawanan. Untuk menuju ke lagi 18 perlawanan ni, Selangor dah bolos dekat 22%. Dah sampai 20%. 9 bolos kan, Meh? 9 bolos 7 kan? bolos. 7. Sorry, 9 bolos. Kan? Paling tinggi Sarawak tak laku sekarang ni. Kan? Sekarang sebab diorang dah sampai 22% lah. Bolos musim tahun lepas lah. Okay. And then dengan baki 56 mata maksimum yang diorang boleh pungut, kita ambil worst case scenario, iaitu kalau lawan JDT kau dah tolak 6 mata. Okay, confirm. Lawan Terengganu home mungkin kau akan kalah juga. Kau tinggal balance 47 mata. Rekod untuk 2021 Selangor finish nombor 5 dengan 36 mata. Untuk Selangor capai di Liga secara merit, bukan PLFA, ialah kena menyamai sekurang-kurangnya lah, untuk kena menyamai macam rekod naib juara lah, iaitu 43 mata. Jadi dengan itu pun diorang ada dengan goal different 16 Kedah last season. Jadi kalau aku nak bacakan sikit lah rekod untuk Selangor last season, minggu pertama sampai minggu ketiga diorang nombor 4. Minggu pertama dia nombor 1, minggu 2 dan 3 nombor 4. Lepas tu minggu keempat diorang nombor 5, minggu ke-5 sampai ke-7 diorang nombor 7, minggu ke-8 nombor 6, minggu ke-9 sampai ke-22 diorang maintain nombor 5 sampai di musim. Okay. Jadi itu berlakunya, itu
tahun lepas kita bercerita pasal sasaran. Tahun ni bercakap pasal sasaran. Tahun lepas dengan adanya top scorer Ifadayo. Betul. 25-26 gol. Tahun ni banyak peminat bercerita. Tahun ni ada Selangor ni pasukan yang serba lengkap lah, Juf. Ada pengarah teknikal, coach ada 2, ada Nizam Jamil, ada Kak Seniza turun semua pun. Pemain dengan pengalaman pasukan kebangsaan, import yang ada caps antarabangsa, ada padang latihan yang okey, gaji membayar on time. Apa lagi yang tak cukup sebenarnya dengan Selangor? Untuk aku, pandangan aku sendiri, aku rasa stability dari segi recruitment, stability dari, aku rasa lah itu paling penting. Stability dari recruitment. Aku bercerita pasukan-pasukan yang top lah. Aku tak kita tak payah mention bila pasukan-pasukan top ni, bila dia untuk bersaing di nombor 1 atau 2, pentingnya stability mudah je bagi aku. Macam aku nampak apa utama stability bila pasukan top ni, selalunya dia menambah player recruitment dia. Nombor 1 bila aku cerita pasal recruitment, dia menambahkan lagi option untuk sesuatu posisi. Bukan ditukar habis. Betul. Kan? Paling utama untuk Selangor ni, aku tengok tahun demi tahun dia bukan saja mengeluarkan pemain macam aku cakap, okey mungkin Ifada itu ada masalah sendiri ataupun kontrak atau sebagaimana, tapi itulah tak saban tahun pemain utama ditukar ganti. Mungkin kita dah nampak, mungkin Selangor dah nampak Chayon tahun ni, dan mungkin tahun depan dia dah tak ada. Dia mencari Chayon yang baru. Betul. Dan mencari Ifadayu yang baru, dia baru nak konsisten, rombakan besar-besaran pula. Aku rasa itulah stability satu pasukan, di mana aku bagi contoh yang terbaik pasukan terbaik adalah JDT, di mana yang dah level lain ni, orang kata mind blowing dia, sampai Yang Mak Mulia pernah cakap, dia rasa untuk pemain import ni dia kena ada macam Bergson tu, kita dah tengok bagus, tapi dia nak cari option yang untuk Bergson tu bersaing kat tempat tu. Faham tak? Dah level dah. Bukan tukar. Adakah benda tu juga ni bukan bergantung kepada bajet? Okey, bajet satu, tapi aku rasa VC tu okey, faham. Ifadayu kita tahu faham, tak okey, cukup bajet kan. Kita tak ada cakap pasal bajet. Maksudnya Selangor pernah fikir tak untuk Chayon ataupun untuk Hyuri sendiri pun, ada tak orang yang boleh compete dengan Hyuri? Maksudnya Hyuri ni bila dia beli, confirm dia bagi Hyuri main. Faham tak? Tapi untuk macam JDT, maknanya dia dah beli Bergson yang power tu, dia nak cari someone yang boleh challenge Bergson tu. Dia beli Forestery. Not every match dia akan dapat first 11 Bergson tu. Kau tak confirm. Kau tengok, masuk aku itu mentality lain. Ya. Itu how kau improve. Kau beli tu, aku cakap kau beli Yazan contoh, confirm first 11 dia tak akan ada, maksudnya dia tak ada pembelian yang nak challenge Yazan tu pun. So confirm, macam Amir cakap, berapa 20 game memang akan pakai lah orang tu. Secara keseluruhan Selangor spend about 30 juta. Bukan untuk pasukan utama, untuk semua. Bila kita cakap pasal nak challenge, Selangor ada offer Kenny Palraj, Partiban untuk masuk Selangor, tapi kalah dengan KL. Kau bayangkan, dengan KL yang bajetnya lebih kurang Selangor juga untuk pasukan utama. So aku tak tahu, sepatutnya Kenny Palraj dengan Partiban tu, itulah yang boleh challenge. Betul tak? Betul. Dia, bukanlah nak kata dia orang ni power gila, tapi dia orang masuk, dia orang boleh challenge macam let's say Hakim Hassan. Betul. Syarul Nazim, Kenny boleh challenge Syarul Nazim. So dia tak dapat. Syarul Saad tak payah cerita lah. Syarul Saad pun aku dengar ada offer, tapi of course lah dia bagi JDT. Satu sebab bukan setakat gaji je, gaji orang pun lagi besar, tapi dari segi facility ini aku cerita perbelanjaan lah. Aku tak tahu macam mana. Sebab tu aku cakap, macam import pun kan, kau mesti bayar mahal import, takkan kau bayar murah. Tapi mungkin kau tak akan bayar semahal Bergson lah kot, ataupun Forestieri, tapi kau still bayar mahal. Aku bila kita bercakap pasal import ni, aku nak tanya pandangan korang, adakah Selangor ada keperluan untuk ada Selangor 2 pada pandangan korang? Sebab the budget tu semua squeeze into one. Bajet tu banyak, betul. Squeeze into one. Maksudnya kira Selangor 2 ambil sikit lah duit tu. Kalau Selangor 2 tak ada, boleh belanja sikit. Mungkin boleh belanja, fokus kepada 5 yang terbaik. 5 import yang terbaik, betul-betul boleh solid. Mungkin tapi player macam Hin tu, Hin apa? Hein Taek Aung. Bagi aku dia first team material. Betul. Bagi aku sebenarnya, kalau kau tanya aku, dia orang dah tak payah beli dah import. Betul, macam exactly. Hyuri tu, kenapa nak kena beli? Bagi aku Hin tu patut dah masuk first team dah. Itu yang aku masukkan. Maksudnya bukan spend kepada pasukan lah, bukan spend kepada pemain di dalam pasukan, tetapi spend kepada outsource scouting yang power. Aku rasa kat Malaysia ni even JDT pun aku tak pastilah dia orang ada scouting department. Dia orang banyak mengharap kepada technical director punya contact. Sebab kau tengok macam JDT, dia orang banyak pemain Argentina.
kontak-kontak lah, ejen-ejen semua. Dan aku rasa Selangor ni banyak mengharapkan Michael punya network lah. Sebab tu kau tengok dapat pemain yang daripada Accra Lions tu kan, yang ada link tu kan, yang dia kenal lah. So aku rasa itulah yang kelemahan aku rasa, bukan setakat Selangor, semua pasukan, maybe kecuali JDT, even though aku tak pasti JDT ada like really big scouting department sebab dia mengharapkan banyak agent apa semua kan. Tapi aku rasa mungkin terlampau mengharapkan sangat Michael kot. Dari segi rekrutmen aku tak tahu lah. Aku mungkin boleh setuju lah. Mungkin lah, aku tak tahu sebab kalau kau tengok sekarang dia technical director, dia coach. So patutnya dia dua tugas yang berbeza. Bila agaknya macam mana Selangor kalau katalah sampai game ke-7, dan 7 sampai 10 ada off season. Off season lah, ditunda kan, untuk SEA Games, untuk skuad kebangsaan semua kan. Apa solusi dia? Apa breaking point diorang untuk untuk trigger panic button, pecat Michael ke, turunkan ke, naikkan balik macam biasa? Detect balik. Benda pertama, apa yang berlaku, brainstorm balik, tengok apakah tugas Michael memegang dua jawatan itu sangat sukar untuk direalisasikan. Apa filosofi ke, apa semua. Kalau sukar, tukarlah plan tu balik kan. Maksudnya tukar ni katakanlah itu dua lah. Satu, kau kembalikan jawatan tu kepada yang asal, atau rehat kan? Ataupun kau ada assistant kau yang mungkin boleh cover kau sementara waktu supaya kau boleh fokus kepada development team kau. Sebab bila engkau as a development punya lead untuk bawa tim tu, bila kau bawa first team pun, kau macam bawa development team kau sekali. Itu yang siapa tu apa tu kata, season lepas Selangor macam main team development, di season main macam team training. So dia bawa benda yang sama, filosofi tu tau. So pada aku, kalau itu mengganggu sasaran Selangor, aku rasa ada lebih baiknya solusinya jawatan Michael tu kembali kepada asal balik. Ada Nizam Jamil apa semua kan. So bagi Nizam Jamil step up, lead Selangor sementara waktu, mungkin akan ada sedikit perubahan. Okay, kalau ada perubahan sikit yang bagus, mungkin boleh teruskan. Carsten Naizal pun masih ada lagi di Selangor, cuma direhatkan kan. Sebab kalau nak video raya kalau tidak nak kena bayar pampasan lah apa kan. So aku tak nak benda tu same cerita dengan Michael pun rasanya kontrak lah tapi tak apalah kalau tak tahu kalau Selangor ada solusi yang lebih bagus daripada orang-orang penyokong macam aku ni, kita akan follow je kan. Penyokong ni dia tak nak banyak dia tak nak banyak, dia follow je apa klub tu punya entiti. Selagi klub tu jujur dengan penyokongnya, cari jalan penyelesaian, bukan alasan oh saya terpaksa letak ni sebab penyokong desak, tak boleh. Oh saya terpaksa ni sebab Rainbow mengamuk, tak boleh. Kalau Rainbow tu tak ada dalam Selangor ni pun, akan ada Rainbow 2, Rainbow 3. Kau percayalah cakap aku kan. Bukan sebab Terminator semua akan keluar semua, Terminator, Hulk Hogan semua akan keluar. Benda-benda ni semua akan keluar. So club kena bagi satu jaminan ataupun satu plan yang terang untuk penyokong always support kau. Okay, tak apa Selangor bangkit pun, tapi macam mana kita nak support kau kalau kau duk kelencong tempat lain, kalau kau duk kona tempat lain? Itu masalah sekarang ni. Adakah Michael ni patut dipecat ataupun terlalu awal bagi half the season macam Amin cakap ke? Okay, sebelum aku nak jawab, aku nak bagi pandangan sikit di mana aku rasa benda yang pelik sikit lah, yang ralat lah untuk aku, di mana memang ada trend ke yang daripada technical director menjadi coach ni. Benda yang macam untuk aku personally, untuk aku rasa itu sendiri menggambarkan management tu macam tak berapa well plan, ataupun bagi aku tu lah keputusan yang macam satu ada orang kata terdesak ataupun under pressure, yang nampak begitu. Yang aku rasa itulah, maafkan aku kalau aku tak pernah dengar, tapi macam pelik. Technical director dan dibawa menjadi coach, dah ada dua assistant. Macam strategi yang jarang didengar. Ibarat kalau macam Ajax tu, Edwin van der Sar, dia kena jadi coach dah sekarang. Kan macam technical director of Ajax, Edwin van der Sar. Van der Sar CEO. Oh sorry, kalau Mak Overmars dulu. Mak Overmars macam benda yang aku tahu dia adalah Dr. Johan lah jadi coach. Tak, minta lah technical director adalah masih dalam technical team, tetapi jarang dilakukan. Yang macam aku cakap, movement tu sendiri menggambarkan macam dalam keadaan terdesak macam tu lah. Aku saja nak membangkitkan, mungkin aku salah, tapi aku saja nak ponder penonton dan kita semua lah. Benda yang pelik juga, betul tak cakap kau, sebab tak ada kot kelab lain buat. Mungkin tak adalah, tak salah kan. Malaysia pun sebenarnya kalau ikutkan zaman dulu, kita tak kenal pun technical director tu.
Tak pernah ujuk pun. Modern football je. Modern football je. Tak, sebenarnya kat Malaysia ni rehat pun kita tak pernah dengar tempat lain. Tak jangan ada rehat ni. Tak pelik lah, tak pelik. Jadi tak payah pelik lah. Tak payah pelik Rehat. Kalau tak Michael kena rehat. Macam mana Juk? Okay, so jadi kalau Michael patut dipecat atau tidak, to be fair, macam Amin cakap, macam Amin cakap, untuk lepas 4 perlawanan tidak patutlah kita judge dia macam tu. Jadi mungkin paling cepat bila orang kata half of the season, dan tengok bagaimana prestasi. Kalau harus dilakukan, patutlah. Tapi macam aku cakap, aku percaya itu pandangan kita yang biasa-biasa. Yang which is kat Selangor, ni lah aku memang nak cakap lah, yang which is aku rasa Selangor FC takkan buat lah benda tu. Kalau macam aku sendiri, aku merasakan terlalu awal kalau untuk Michael dijadikan kambing hitam untuk disebabkan KPI itu sendiri. Aku rasa dia ialah Ke sebenarnya Michael yang letak suruh Dr. Johan jangan. Okay, kalau kau Supaya tanya dia aku kalau kau tanya aku Michael punya task dalam youth development bagus. Betul. Jujur aku cakap bagus. Tapi on top bila dia dah kena bawa 2 jawatan tu, recruitment lah. Terus Itu aku cakap. itu tak aku nak cakap tadi tu. Dia ni ialah long term man for short term job. So dia patutnya develop the players. Betul. Bukannya cari week in week out punya result. Betul. Jadi bila tu dia jadi on fire, on spotlight. Betul. So sebab tu aku masih merasakan sebenarnya pengurusan SFC buat keputusan yang terburu-buru. Betul. Bila turunkan Kak Senizer, naikkan Michael. Tu pada aku kalau kita tengok balik task Michael, macam aku cakap, aku puji dia bagus bawa youth punya ataupun recruitment punya player. Dia kan ada assistant kan. Okay, fine. Amin pun kata Nizam Jamil punya CV dia kan mungkin limited apa semua kan. Tapi pada aku tak salah untuk kau cuba. Sebab kita tahu Nizam Jamil tu kena cuba sekarang. boleh, why not? Apa salah cuba sekarang? Lepas 4 perlawanan. Tak ada masalah. Apa masalah? Ada masalah? Tak ada isu pembayaran. Tak. Betul. Benda tu tak merugikan. Ada kerugian tak? Oh, okey. Kalau kita say bajet tu mungkin lah. mungkin benar. Tapi aku still nak bagi Michael chance. Aku pun setuju dengan Amin. Boleh, tak ada masalah. Ini maksud aku kalau tapi kau okey kalau lepas 4 perlawanan. Aku okey lepas perlawanan, dan aku juga okey kalau bukan lepas 4 perlawanan. Kau okey dengan keputusan yang fikal macam tu Aku daripada management. Aku okey sebab pada aku macam nak menyampang Michael ni. Bukan aku menyampang Michael. Pada aku Michael tak patut buat 2 kerja. Aku nak Michael buat 1 kerja sebab dia dah proven dekat yang kerja pertama tu. Kenapa nak kena tambahkan lagi yang kerja yang kedua? Yang kau boleh bagi dekat orang lain. Kau boleh bagi cuba kat orang lain. Wak Imam 4 perlawanan, 5 perlawanan, 10 perlawanan sekalipun. U-turn balik tu keputusan tu. Cuba je lah. Tak, pada Pening aku, cuba. tak, pada aku sebab kau dah ada sasaran. Apa jua sasaran yang kau letakkan tu, apa option yang kau ada, guna. Kau full utilize lah benda tu. Apa masalah? Tu aku kata, ada isu tentang duit ke? Tak ada kan? Dia tak layak ke? Dia layak kan, dia assistant. Apa masalah? Amin hari tu dia ada buat poll dekat YouTube dengan Twitter. Tapi tak tepat sangat sebab bukan penyokong Selangor je yang boleh betul. kan? Ada penyokong aku tanya penyokong Selangor, penyokong Everton yang penyokong Liverpool pun ada. Liverpool ada yang benci tu ada kan. So penyokong JDT pun ada kan? Dia pun mesti nak pecat Michael. Okay, aku tanya soalan dia simple je. Nak tanya penyokong Selangor, selepas 4 perlawanan dan berbaki 18 perlawanan, SFC kini di tangga ke-8. Adakah apakah yang perlu dilakukan oleh SFC? Option pertama, pecat Michael. Nombor 2, panik. Maksudnya panik lah, tak buat apa lah. Terus. Tak buat apa tapi panik. Tak buat apa tapi panik. Teruskan je. Krisis dalaman lah. Orang tahu dah ada krisis dalaman lah. Option ketiga, terlalu awal. Nombor 4, berbelanja besar. Kalau kat Twitter ni paling tinggi 37% adalah pecat Michael. Yang kedua adalah terlalu awal. Berbelanja besar ni paling kurang lah. Sebab mungkin semua orang tahu kot. Semua sedar diri tak ada duit kan. Okay. Dekat YouTube pula, soalan yang sama aku tanya, peratus yang paling tinggi adalah masih terlalu awal, 34%. Yang kedua adalah panik. Pecat Michael sebenarnya agak rendah. So belanja besar ni paling rendah lah. Pandangan korang macam mana pula kan? So itu pandangan korang lah. Ini pandangan peribadi seorang penyokong Selangor. Betul, ni memang episod ni memang khas menceritakan apa yang tidak cukup lagi dengan Selangor ni. Sebab umpamanya tim ni derita, last menang FA Cup pun 2009, Malaysia Cup 2015, last menang Liga pun 2010. So kalau apa-apa korang komen kat bawah pandangan korang pula lah. Kita orang nak tahu juga, share-share juga kan. The more the merrier. Jangan lupa subscribe, tekan like dan komen. Assalamualaikum, selamat Ramadan guys.